Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini Cikgu Farhah akan mengajar subjek Bahasa Melayu. Tajuk pembelajaran hari ini adalah kata hubung. Murid-murid masih ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung adalah perkataan yang menghubungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Kata hubung mempunyai banyak jenis, tetapi hari ini cikgu akan mengajar kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan ialah kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. Okey, jom kita lihat contoh kata hubung pancangan keterangan. Ini adalah contoh kata hubung pancangan keterangan yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kerana. Kerana digunakan untuk menjelaskan sesuatu sebab atau akibat. Kedua, apabila. Apabila digunakan untuk merujuk masa kejadian yang berlaku secara serentak. Ketiga, walaupun. Walaupun digunakan untuk menunjukkan pertentangan kenyataan dengan kenyataan sebelumnya. Kata hubung pancangan keterangan yang pertama iaitu kerana. Ayat tunggal pertama, Ahmad menangis. Ayat tunggal kedua, Ahmad terjatuh daripada basikal. Ahmad terjatuh daripada basikal adalah sebab kenapa Ahmad menangis. Maka, ayat majmuk yang terbentuk menggunakan kata hubung kerana adalah Ahmad menangis kerana terjatuh daripada basikal. Mari kita lihat contoh kedua kata hubung kerana. Aini sedang mengangkat kain di jemuran. Ayat ini adalah ayat tunggal pertama. Ayat tunggal kedua adalah kawasan rumah Aini hujan. Kawasan rumah Aini hujan adalah sebab Aini mengangkat kain. Jadi, ayat majmuk yang terbentuk adalah Aini sedang mengangkat kain di jemuran kerana kawasan rumah Aini hujan. Contoh ketiga, Ilham rajin membaca buku. Ini adalah ayat tunggal 1. Ayat tunggal 2 pula, Ilham ingin berjaya. Ilham ingin berjaya adalah sebab Ilham membaca buku. Maka, ayat majmuk yang terbentuk adalah Ilham rajin membaca buku kerana ingin berjaya. Seterusnya, kita lihat contoh kata hubung pancangan kedua iaitu apabila. Apabila digunakan untuk merujuk masa kejadian yang berlaku secara serentak atau berlaku pada masa yang sama. Contoh pertama, hujan turun dengan lebat adalah ayat tunggal 1. Kawasan rendah itu akan banjir adalah ayat tunggal kedua. Banjir dan hujan lebat adalah kejadian yang berlaku secara serentak. Maka ayat majmuk yang dapat dibentuk menggunakan kata hubung apabila adalah kawasan rendah itu akan banjir apabila hujan turun dengan lebat. Mari kita lihat contoh kedua. Plastik itu cair. Ayat ini merupakan ayat tunggal 1. Plastik itu dipanaskan. Ayat ini merupakan ayat tunggal kedua. Plastik itu dipanaskan dan cair pada masa yang sama. Maka ayat majmuk yang dapat dibentuk adalah
Plastik itu cair apabila dipanaskan. Contoh ketiga pula, ayat tunggal 1, muka Martin pucat. Ayat tunggal kedua, Martin terpecahkan pasu bunga ibu. Muka Martin pucat dan pasu bunga pecah merupakan perkara yang berlaku serentak. Maka, ayat majmuk yang dapat dibentuk adalah muka Martin pucat apabila terpecahkan pasu bunga ibu. Seterusnya, kata hubung pancangan yang ketiga adalah walaupun. Walaupun digunakan untuk menunjukkan pertentangan kenyataan dengan kenyataan sebelumnya. Jom kita lihat contoh yang pertama. Halim kaya. Ayat ini merupakan ayat tunggal 1. Halim seorang yang merendah diri. Ayat ini merupakan ayat tunggal kedua. Kaya dan merendah diri merupakan kenyataan yang bertentangan. Maka ayat majmuk yang terbentuk adalah Halim seorang yang merendah diri walaupun kaya. Contoh kedua, Meme tidak sihat. Ini adalah ayat tunggal 1. Meme tetap hadir ke kelas setiap hari. Ini adalah ayat tunggal kedua. Maka ayat majmuk yang dapat dibentuk adalah walaupun Meme tidak sihat, Meme tetap hadir ke kelas setiap hari. Contoh ketiga, Rania dimarahi ibunya. Ayat ini merupakan ayat tunggal 1. Rania tetap suka bermain permainan video sepanjang hari. Ayat ini merupakan ayat tunggal kedua. Maka ayat majmuk yang dapat dibentuk adalah Rania tetap bermain permainan video sepanjang hari walaupun dimarahi ibunya. Okey murid-murid dah faham kan pembelajaran hari ini? Jom kita buat latihan. Bye!